Dia seolah menutup sendiri pintu taubat yang Allah anugerahkan kepada dia. Balik kepada topik sebelum kita tadi. Kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Kemudian aniaya kepada orang lain. Kita tak faham apa yang sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nur tadi. Situasi orang yang zalim itu dia tenggelam dalam laut yang dalam. Di atas kepalanya ada ombak yang hitam yang berlapis-lapis. Di atas ombak itu ada awan hitam yang pekat. Waktu malam pula dia keluarkan tangan sendiri, dia tak nampak melihat tangan sendiri. Kita mungkin tak faham lagi bila tak sebut contoh. Al-Quran bagi contoh. Siapa Musa kepada Fir'aun? Siapa Musa kepada Fir'aun? Anak angkatnya sendiri. Fir'aun itu kalau dia ada anak lain lah, kalau dia ada, saya tak tahu. Dia lebih kenal Musa itu berbanding anak yang lain. Musa itu dia bela daripada telapak kaki besar 2 jari ini. Sampailah mendapat master tu yang lagi. Dia tahu siapa Musa. Dia bela Musa daripada kecil. Bagi pakaian, hidup dalam kemewahan istana. Dan Musa tak nak minum susu yang lain. Allah Ta'ala aturkan pertemuan semula di antara Musa dan ibu kita pun tahu. Soalan yang saya tanya, siapa Musa kepada Fir'aun? Anak angkatnya sendiri. Tapi kenapa hidayah tak boleh masuk dalam hati Fir'aun? Kerana dalam jiwa, di dalam hatinya itu ada sifatnya Zulumatun. Fir'aun itu Allah Ta'ala gambarkan. Dia tak gambarkan. Kita ambil contoh, kita masukkan dalam situasi ayat surah An-Nur. Fir'aun itu dah tenggelam dalam kezaliman ini. Dia tak mampu lagi nampak kebenaran. Hatinya itu ditutup berlapis-lapis dengan kezaliman. Zalim itu maknanya gelap. Kezaliman itu maknanya kegelapan yang berlapis-lapis di dalam hatinya. Sehingga dia mengeluarkan tangan, lam yakad yarah, dia sendiri tak nampak telapak tangan. Jadi kalaupun Musa itu anak angkatnya sendiri, hidayah itu berada di hadapan batang hidungnya sendiri, tak boleh masuk ke dalam hati. Kenapa? Kerana dalam hati dia penuh dengan kegelapan. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun. Awas kamu dengan sifat zalim. Kerana kezaliman itu adalah kegelapan yang menutup, yang tak akan cahaya hidayah Tuhan tak akan mampu masuk. Ini contoh daripada surah An-Nur 40. Sekarang kita buat contoh yang sama. Kita bawa masuk dalam surah Al-Baqarah yang kedua yang saya bacakan tadi. Orang yang melakukan kezaliman, yang pertama syirik, kezaliman yang kedua menindas orang lain, dia berada dalam keadaan situasi malam, hujan lebat dan tak ada cahaya untuk bergerak. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit cahaya kilat. Ada sedikit cahaya kilat, dia berjalan. Tak ada cahaya itu, dia berhenti. Apa makna yang kedua ini? Makna yang kedua bagi kezaliman ini, dia hilang arah tujuan itu. Yang pertama tadi dia tenggelam dalam kegelapan. Yang kedua dia hilang arah. Bila ada sedikit cahaya, dia mampu menggunakan sedikit cahaya itu untuk berjalan sendiri. Bila tak ada cahaya itu, itu yang berlaku dalam surah Al-Baqarah yang saya baca. Jadi orang yang terlalu komited melakukan kezaliman, syirik kepada Tuhan, kita tak buat lagi. Ataupun yang kedua, menzalimi orang lain, dia berada dalam dua keadaan, duduk dalam laut ataupun berada dalam situasi yang gelap, tak cahaya lampu. Kita bawa contoh yang kedua untuk situasi yang kedua tadi. Siapa Ibrahim kepada Azar? Siapa Ibrahim kepada Azar? Ibrahim alaihissalam itu Rasul Ulul Azmi. Azar itu bapa
kandung Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mati dalam keadaan Ibrahim berjanji untuk berdoa minta ampun dosa syirik bagi pihak bapaknya. Apa Tuhan jaga? Tak boleh. Dosa syirik. Yang ini lagi dahsyat, anak sendiri. Anak sendiri ustaz, tapi bapaknya tak mampu. Hidayah tak boleh dijual beli. Iman tak boleh dijual beli, kata Raihan. Walaupun bapa itu baik atau anak itu baik, dia tak boleh sampai. Kalaulah dalam jiwa itu ada contoh itu mungkin agak jauh. Saya buat contoh yang dekat. Atau pernah sebut untuk jumpa 83 ke 80 19 di kampung saya berlaku satu peristiwa memali. Dan peristiwa itu dah berlaku dalam sejarah. Kita pun tahu apa punca, apa sebab dan apa yang sudah berlaku, siapa yang terlibat. Ada satu hadis Nabi sebut ingatkan kepada kita, dan kita jadikan peristiwa itu pengajaran supaya ia tidak berulang. Saya sebut kali ya, Imam di sesi 14. Saya cuba try ulas peristiwa ini di hadapan Tan Sri Syamsuddin Arsyad, bekas timbalan ketua polis daerah. Dia belum disorang masuk, tapi menggunakan apa? Nada yang boleh menimbulkan keisapan semua pihak. Kerana peristiwa yang sama kalau dia berulang, dia tak akan menguntungkan sesiapa. Dia tidak akan menguntungkan sesiapa. Nabi besar kepada kita, al-fitnatu na'imatu. Fitnah, cubaan, dugaan, rintangan yang berlaku kepada orang yang beriman ini, dia ada sepanjang masa. Cuma Nabi sebut dalam hadis tu na'imah, dia sedang tidur. Dia sedang tidur. La'anallahu man ayqazah. Allah melaknat siapa yang membangkitkan fitnah itu daripada tidur. Saya ikut hadis ni dalam kuliah subuh itu bukan nak menyalahkan siapa, tapi saya sebut sudah cukuplah peristiwa itu berlaku. Dia tidak menguntungkan sesiapa, dan kita jadikan pengajaran dan kita berdoa supaya dia tidak berulang lagi. Dia tidak menguntungkan sama ada di pihak kerajaan ataupun pihak orang ramai ataupun pihak berkuasa. Cuma saya timbul dari satu persoalan, kenapa setiap kali pilihan raya pilih klik itu yang berdoa? Kita berharap pilihan raya kali ini pilih klik itu tak akan berdoa. Saya tak ada saudara mara yang terlibat dalam peristiwa, tapi saya ada seorang kawan. Bapaknya masa polis tegur tu, bapaknya ada lah, dan bapaknya besar. Dia ni ustaz tapi jadi bagai sebuah jin tu. Bagi jadi pondok. Okay. Badan ni orang kampung, badan ya. Tapi bila dia cerita guna dekat saya, menangis budak ni. Bapak dia tak mati pun, bapak dia ada lagi terus kan. Saya cuba bayangkan kalau yang cerita depan saya itu bapa dia mati dalam peristiwa. Ittaqus sulma fa inna sulma zulmatun. Awas dengan kezaliman. Kerana kezaliman itu adalah kegelapan kepada jahat. Saya ulang lagi poin yang saya sebut. Kita rasa nak kembali bertaubat kalau kita rasa benda yang kita buat kesalahan. Tapi kalau kita rasa benda yang kita buat itu betul, habis kita. Okay.
Itulah dia pengajaran. Lagi sekali tersebut kita berdoa tak akan berulang lagi peristiwa, kerana dia tidak menguntungkan sesiapa. Jadi bagi pihak yang mungkin dia menganggap dirinya tertindas dalam keadaan itu,